bukan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan syurga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah dalam ayat 27 surah Al-Fath, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunna al-masjidal haram in sha'a Allahu آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang mukmin ketika mereka berbai'ah, yakni janji setia kepada engkau di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi ganjaran kepada mereka kemenangan yang dekat waktunya. Bulan Dzulqa'dah, sebagaimana bulan lain, turut mencatat beberapa peristiwa besar dan bersejarah. Antaranya telah berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijrah antara kaum muslimin pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Quraisy. Peristiwa ini berlaku apabila umat Islam yang ingin menunaikan ibadat haji telah dihalang oleh kafir Quraisy. Mereka merasa begitu bergerun melihat betapa ramainya jumlah umat Islam, walaupun kedatangan mereka ke Mekah bertujuan untuk menunaikan ibadah haji, bukannya untuk berperang. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar Sayyidina Utsman bin Affan ke Mekah untuk berbincang dengan pihak Quraisy bagi membolehkan umat Islam mengerjakan haji pada tahun itu. Pemergian Sayyidina Utsman ia agak lama tanpa sebarang berita, menyebabkan timbulnya cerita bahawa beliau telah dibunuh, yang membawa kepada berlangsungnya bai'ah ar-ridwan di bawah sebatang pokok di Hudaybiyah bagi menyatakan kesanggupan mereka untuk membela Islam walaupun terpaksa menumpahkan darah. Ketika kaum muslimin sedang berbai'ah, tiba-tiba munculnya Sayyidina Utsman, di mana beliau turut sama dalam berbai'ah. Kufar Quraisy yang mendengar tentang bai'ah yang dilakukan ini mula merasa gerun dan takut. Lalu mereka segera menghantar wakil bagi mengadakan perdamaian antara mereka dengan umat Islam. Melalui perjanjian Hudaybiyah inilah, walaupun dari segi zahir ramai melihat tidak menguntungkan Islam, tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Apabila ia menjadi pemangkin sehingga terjadinya pembukaan kota Mekah beberapa tahun selepas itu akibat pelanggaran terhadap penjajian oleh kufar. Pada hari ini kita dapat lihat dan rasa sendiri bagaimana banyak perjanjian dengan musuh Islam membawa kepada penerusan penjajahan baru. Bermulanya dengan tergadainya bumi Palestin kepada Israel selepas peperangan dunia yang kedua dengan kejatuhan khilafah Utsmaniyah Turki. Oleh itu kita perlu kepada kesatuan dan kepimpinan umat Islam yang tegas dan bertakwa kepada Allah, agar kita tidak terus dipermain dan diperkotak-katikkan oleh musuh Islam di atas perpecahan dan kelemahan umat Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, qala Rasul, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Demi jiwaku di tangannya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku lebih dikasihinya daripada anaknya, bapanya sendiri, dan sekalian manusia. Ketika umat Islam masih dalam keadaan suasana kegembiraan menyambut Syawal, tiba-tiba dihiris dengan kenyataan biadab dan resis oleh dua orang pegawai tertinggi daripada parti pemerintah negara India,
yang menghina umat Islam, yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pemerintahan Parti Bharatiya Janata ataupun BJP di India telah dikecam kerana seringkali melakukan tindakan provokasi khususnya terhadap umat Islam di sana. Pada Februari lalu, pemakaian hijab oleh pelajar muslimah di salah sebuah negeri di republik tersebut dihina dan dilarang memasuki kolej. Tragedi Islamofobia begitu menyemarak di India. Selepas berdepan dengan kemarahan lebih 2 bilion umat Islam di seluruh dunia, susulan kenyataan biadab menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kerajaan India kabarnya telah mengambil tindakan drastik terhadap 2 individu berkenaan. Ia adalah susulan kenyataan anti-Islam berkenaan negara-negara Islam dari rantau teluk termasuk Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Oman, Emirat Arab Bersatu, UAE, Iran dan Pakistan telah bersatu dan sebulat suara mengecam perkara itu sebagai ancaman terhadap Islam sejagat. Sebagaimana dilaporkan The News Arab, beberapa negara teluk itu dengan pantas dan tegas pada Ahad telah tampil mengutuk kenyataan jahat dan rasis yang disifatkan sebagai Islamofobia dibuat pada minggu lalu. Salah seorang daripadanya ialah Nupur Sharma yang merupakan jurucakap BJP di bawah pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Dan dalam tempoh 24 jam selepas kenyataan rasis itu, kerajaan Modi akur menggantung tugas Sharma dan memecat seorang pegawai lain, Naveen Kumar Jindal. Respon daripada negara-negara Arab khususnya telah mengejutkan India yang sebelum ini secara berterusan dengan sewenang-wenangnya melakukan diskriminasi dan ancaman terhadap hak umat Islam di India. Sempena berada pada bulan yang mulia, pada hari Jumaat yang mulia di rumah Allah yang mulia, maka kita sebagai umat Islam yang bermaruah mengutuk dan mengecam sebarang tindakan bacul dan biadab pihak yang menghina Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar nyawa melayang, asalkan kesucian Islam dan kemuliaan Islam dipertahankan. Biar bermandi darah, asalkan penghinaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus disanjah dan dicegah. Jangan bermain api dengan umat Islam, buruk padanya. Sidang jemaat yang diberkati Allah sekalian, firman Allah dalam ayat 112 surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Maksudnya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Setengahnya membisikkan kepada setengahnya yang lain kata-kata dusta yang indah-indah susunannya untuk memperdaya pendengarnya. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah mereka tidak melakukannya. Oleh itu, biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan, yakni perbuatan yang kufur dan dusta itu. Jika kita meneliti sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah dihina dan dicerca dengan berbagai bentuk dan cara. Bukanlah kerana baginda seorang yang jahat atau melakukan kezaliman dan provokasi kepada orang lain, bahkan hanyalah kerana baginda menyampaikan kebenaran dan berdialog dengan cara terbaik dalam berdakwah. Baginda pernah dituduh dan diburukkan karakternya dengan berbagai gelaran seperti gila, penipu, ahli sihir, dirasuk jin dan lain-lainnya lagi.
yang amat jauh dari kepribadian sebenar baginda. Tetapi akhirnya apa yang berlaku ialah manusia semakin ramai mengenali Islam dan memeluk Islam setelah mengenali baginda dan ajaran Islam dalam wajahnya yang sebenar. Selain itu, kita juga dapat saksikan dalam sejarah Islam akibat daripada penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ia membawa kemusnahan terhadap diri atau kumpulan itu sendiri. Antaranya kisah Raja Parsi. Raja Parsi pernah menguayak surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghina baginda dengan mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya setaraf hambanya sahaja. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakan supaya Allah mengoyakkan kerajaannya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doa baginda sehingga jatuhnya empayar Parsi dengan penuh kehinaan dan tidak pernah bangkit semula hingga ke hari ini. Kita percaya bahawa penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehinaan sama ada di dunia atau di akhirat. Bukanlah suatu yang sukar bagi Allah meruntuhkan kerajaan India kerana menghina Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا حجر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن. Maksudnya, kamu akan mengikut jalan orang yang terdahulu darimu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah kalau mereka masuk ke lubang biawak, nescaya kamu akan turut masuk. Nescaya kamu akan turut masuk. Sahabat bertanya, adakah mereka Yahudi dan Nasrani? Jawab baginda, siapa lagi kalau bukan mereka? Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan shibr, yakni sejengkal, dan zira' yakni seharta, serta lubang dhab adalah permisalan terhadap tingkah laku kaum muslimin yang begitu serupa dengan tingkah Yahudi dan Nasrani. Dari segi mengikuti mereka dalam hal kemaksiatan, begitu juga perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka mencipta dan membiarkan kita dalam situasi normalisasi silang agama. Dengan slogan menghormati agama lain, kita meraihkan perbezaan antara kita. Kita perlu berwaspada dengan naungan liberal yang cuba menghasut umat Islam untuk tidak menutup aurat, termasuk bertudung yang didakwa tiada dalam Al-Quran. Begitu juga perbuatan gila raya hingga terlibat dengan acara keagamaan agama yang lain yang boleh membahayakan akidah. Contohnya Bon Odori, iaitu perayaan hantu lapar, adalah berkaitan kepercayaan agama Buddha Jepun. Islam tidak menegah untuk kita berbuat baik dan meraihkan orang bukan Islam, tetapi dalam masa yang sama mencegah daripada terlibat dengan upacara keagamaan agama lain yang bertentangan dengan Islam. Firman Allah dalam ayat 72 surah Al-Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Maksudnya, dan mereka yang diredai Allah itu ialah orang-orang yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang, dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu
إنه هو السميع العليم. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وعد وأنعم وتفضل وبارك بجلال وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، لقد فاز المتقون. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الآمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان مدليشة وولي عهده دنيا كرامة مولاي تنكو شرف الدين مدليشة ابن السلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي كشمير وفي الهند وفي أفغانستان وفي شيشان وفي ميانمار وفي الصين وفي جنوب الفلبين وفي إندونيسيا وفي تايلاند وفي بلدنا ماليزيا. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان وكل زمان. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وقل عددهم وسلاحهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك
الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء وبلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.